Alhamdulillah, tadi saya berkesempatan berjumpa dengan Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan, Menteri Belia dan Sukan di pejabat beliau. Malah semenjak beliau memasuki pejabat Kementerian Belia dan Sukan selaku menterinya, inilah pertama kali saya dapat bersama-sama membincangkan soal-soal sukan sepak takraw khususnya dengan beliau. Alhamdulillah, perbincangan dari segi permohonan saya yang mewakili Satuan Sepak Takraw Malaysia PSM untuk kita nak meneruskan perancangan dan hasrat kita dari segi STL nampaknya mendapat sambutan yang baik daripada Yang Berhormat Datuk Seri Rizal. Walau bagaimanapun saya tidak nafikan, saya faham bahawa beliau harus membawa perkara tersebut dan mendapat persetujuan daripada Majlis Keselamatan Negara. Jadi kita juga telah memberi hujah-hujah kita, pandangan-pandangan kita, dan saya juga telah menyediakan satu naskah buku kertas kerja yang untuk diserahkan kepada beliau, dan insya-Allah beliau juga meminta kepada saya satu full tip pertandingan STL tu, at least satu game yang akan saya serahkan kepada beliau nanti. Tak perlulah kita bincang dengan lebih detail apakah perkara-perkara yang kita bincang dari segi SOP, dari segi polisi, dari segi cadangan kita, bagaimana kita nak laksanakan pelancaran STM tanpa penonton dan sebagainya lah. Itu insya-Allah saya menaruh sepenuh keyakinan kepada Datuk Seri Rizal bahawa beliau sedar ini adalah tahun yang ke-7 dan peminat kita yang sekurang-kurangnya pun 6 juta orang ini tertunggu-tunggu mau melihat STL, dan juga pemain-pemain pun sudah terlalu dahagakan sesuatu kejohanan pada peringkat ini. Kebetulan saya juga telah memanfaatkan perjumpaan saya dengan Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan tadi. Lantaran ini perjumpaan yang pertama, saya juga telah mengungkapkan beberapa pandangan dari segi berdasarkan pengalaman saya yang lalu. Pertamanya dari segi allowance pemain-pemain sendiri. Saya bersyukur apa yang telah kerajaan bagi selama ini, tetapi saya agak tidak berpuas hati apabila pemain-pemain yang baru masuk ke skuad hanya diberi imbuhan allowance sebanyak RM800. Tapi jangan lupa, MSN juga menanggung makan minum mereka sepanjang penginapan mereka di Bukit Jalil maupun di MSN Keramat ataupun di mana juga tempat Majlis Sukan Negara. Dan juga mereka ini diberi penginapan percuma. Itu pun merupakan satu kos kepada MSN, kita faham. Cuma kepada saya lah, saya rasa RM800 terlalu sikit. Ini adalah atlet negara. Kadang-kadang kita tengok pendatang-pendatang yang datang mencari rezeki mereka di sini, Bangla dan sebagainya pun dapat lebih lagi. Malah itu juga mungkin tidak akan menggalakkan ibu bapa untuk mendorong anak-anak mereka menjadi atlet negara. Kalaulah katalah dalam 2 tahun baru mereka berpeluang mewakili negara ke SEA Games atau Asian Games, dah di situ baru penilaian berdasarkan pingat diberi pula elang mereka. Tapi sepanjang itu hanya 800, saya rasa mereka tak dapat nak bantu banyak kepada keluarga mereka. Apatah lagi, ada juga ibu bapa yang berkata kepada saya, "Datuk jadi office boy dia dapat lebih lagi, Datuk." Saya pun, ya, pada dasar saya bersetuju. Dan saya berterima kasih kerana saya lihat tadi Yang Berhormat Menteri bersama-sama dengan pegawai-pegawai Kementerian Belia dan Sukan, agak 5-6 orang juga tadi saya tengok. Kita berbincang dari hati ke hati, dan Yang Berhormat Menteri telah mengarahkan pegawai-pegawai beliau untuk membuat kajian bersama-sama dengan Majlis Sukan Negara Malaysia. Saya juga telah menyentuh satu lagi aspek yang selama ini terbuku di hati saya. Allowance jurulatih. Kita ambil contoh dari sudut sepak takraw, sebab daripada sukan lain agak sukar saya nak bicarakan, kerana biarlah saya bicara apa yang saya mempunyai pengalaman. Sukan sepak takraw kita ada tahap 1, tahap 2 dan tahap 3, di mana setiap tahap itu dia adalah cantuman tahap 1 contoh, spesifik dan juga sains sukan. Untuk tahap 1, allowance yang diberi hanya 1,300. Tahap 2, allowance yang diberi hanyalah 1,600. Manakala tahap 3 hanya RM2,000. Sedangkan kita PSM sendiri tahap 3
Memang kita kontrol dan bukan mudah untuk hadir ke kursus tahap 3. Dia perlu ada pengalaman sekian lama, bawa tim dan sebagainya lah. Kita ada sekarang pun saya rasa tak sampai 30 orang tahap 3 di dalam Malaysia kita. Tapi dengan 2,000 saja mana mungkin cukup. Ya, mereka yang bekerja ada gaji mereka dan sebagainya. Tapi saya nak tanya dari segi allowance ni. Allowance mereka melatih anak-anak kita, melatih untuk menyumbang sesuatu kepada negara, pengorbanan yang mereka berikan meninggalkan anak isteri di kampung, tinggal di sini. Dan saya nak bagi contoh. Kita buat sedikit kupasan yang tadi pun saya sempat menunjukkan kupasan ini kepada Yang Berhormat Menteri dan juga pegawai-pegawai. Saya kata RM2,000. Mereka yang tidak ada penginapan, yang datang daripada Terengganu, yang datang daripada Pulau Pinang, jurulatih yang di luar daripada Klang Valley, terpaksa tinggal di sini. MSN kalau ada tempat, dia benarkan dia orang tinggal, tetapi seorang kena bayar RM150. Pendek kata satu katil RM150, tapi sebulan lah. Dipotong daripada RM2,000. Kemudian kita tengoklah, potonglah RM150. Kalau mereka tinggal di sini, sudah tentu rindu kepada keluarga, rindu pada anak-anak, lebih-lebih lagi rindu pada isteri. 2 minggu sekali mereka akan terpaksa pulang ke kampung halaman. Sekali mereka pulang, minyak dan tol pergi dan balik-balik ke Kuala Lumpur, menelan belanja lebih kurang RM300. Kalilah 2 kali, sudah RM600. So RM750, RM750 is just gone like that. Kemudian baki yang tinggal kepada mereka berapa? Kalau tolak 750, tinggal RM1,250. Jadi saya buat lagi satu randaian, kupasan saya berikan. Mereka tinggal di sini masih perlu makan. Pagi saya bagi contoh, tinggal di Kuala Lumpur ya, nasi lemak satu set dah ada RM6, campur dengan ayam dah RM8. Itu makan pagi. Makan tengah hari 10 hingga RM12. Kita ambil RM10. Makan petang lebih kurang RM8. Makan malam RM10. Supper. Karena di supper inilah di mana jurulatih duduk berbincang apa yang telah dilakukan hari ini, dikaji dan buat planning untuk apa pula esok. Another RM8 seorang. Sehari dia belanja RM46. Didarab dengan number of days yang dia ada di Kuala Lumpur, tolaklah 2 minggu tu 3 hari dia balik, 3 hari dia balik, 2 minggu sekali. Saya kira tadi ada RM1,012 sebulan. 1,012 dah jadi RM1,762. Baki yang ada kepada mereka hanyalah 200 lebih. Apakah, saya tanya kepada Menteri dengan lemah lembut, dengan baik, dengan penuh beradab dan sopan, apakah RM200 lebih ini, RM238 tak silap saya, worth it, berbaloi bagi mereka meninggalkan anak dan isteri mereka? Sebagai seorang ayah, terpisah dengan anak isteri, anak-anak perlukan ayah untuk kemesraan, but mereka sanggup korban lantaran demi negara, demi cinta mereka kepada sepak takraw. But I think 238, saya minta maaf. Dan saya juga difahamkan, saya tidak bicara untuk sukan lain, nanti marah pula badan-badan sukan lain kepada saya. Tapi saya juga difahamkan bahawa tangga elang ini adalah sama menyeluruh kepada sukan-sukan lain. Jadi saya mintalah dikaji semula, dan saya lihat satu positif tindakan daripada Yang Berhormat Menteri tadi. Beliau terus mengarah buat kajian bersama dengan Majlis Sukan Negara, of course. Dan beliau tanya, Tok Mat rasa berapa yang perlu? So, saya rasa adalah tak adil kepada saya untuk terus kata begitu. Jadi saya minta dibuat kajian, kemudian dibincang dengan badan Persatuan Sukan Kebangsaan. Kita duduk, kita cari lihat. Dan lagi satu aspek yang saya sering kedengaran, bukan saja daripada atlet sukan sepak takraw, malah daripada atlet-atlet lain. Apakala mereka mewakili negara ke sukan C ataupun ke sukan Asia sebagai contoh, biasanya tuan rumah, the host country, akan menyediakan makan minum. Penginapan dah tentu, makan minum. Dan bila mereka telah disediakan, makan minum telah disediakan, maka kerajaan Malaysia tak bagi langsung elang, which is not fair pada saya. Anak-anak yang pergi, tentu kawan-kawan yang tak dapat pergi dalam skuad, nak beli jugalah berbalik some souvenir, at least pun some keychains, souvenir-souvenir lain kepada family. Jadi nak kena guna duit poket. It's not fair to me. They are going kerana mewakili negara,
but kena tanggungan lebih daripada mereka sendiri. Mana saya bagi contoh, negara-negara yang boleh dianggap, saya tak kata negara tu miskin lah, tapi boleh dianggap miskin sikit pada Malaysia, sebagai Laos, Cambodia dan sebagainya, mereka juga saya difahamkan membayar RM30 US per day allowance kepada atlet mereka yang pergi, walaupun makan minum disediakan, penginapan disediakan. Itu pun sekali lagi saya lihat menteri yang baru ini alhamdulillah begitu positif, dia minta study. Memang ada satu dasar kerajaan bila keluar di sana kalau makan dah disediakan tidak ada allowance. Yang ini pun saya minta dikaji. Apatah lagi sara hidup ketika ini yang kita dilanda oleh pandemik COVID-19 ini. Memang menyusahkan banyak orang. Karena kita lihat sendiri, yang kita tengok duk bising dalam media sosial ini, bil elektrik naiklah semua. Sudah tentu bil elektrik naik, duduk di rumah 3 bulan. Nak buat apa? Tentulah fan pakai lebih, yang pakai aircon pakai lebih, lampu buka lebih. Jadi macam-macam lah. Jadi benda-benda macam ini mungkin ini akan dapat membantu mereka dan dijadikan satu. Malah saya sendiri bandingkan tadi dalam sepak takraw, kita yang ada tahap 3 baru dapat 2,000. Sedangkan jurulatih import yang kita bawa ke negara kita, kononnya untuk membantu sukan sepak takraw, sanggup kita bayar 1,800 USD. Mana boleh, tak aci pada saya. And jelas sekali, they have no sijil at all. Tak ada sertifikat pengalaman, yes. Mereka ada pengalaman ex-national, yes, saya tak deny. But without any sijil. Kenapa kepada kita perlu ada penilaian berdasarkan sijil? Tak diambil kira mewakili negara, tak diambil kira apa-apa ni semua. Sumbangan-sumbangan kepada negara, berapa pingat emas dah dapat, tak diambil kira. They go strictly on the sijil. But bila panggil pemain import, itu sudah tak menjadi bicara. Ya, rundingan itu yang lebih mustahak. Diberi pula allowance perumahan, malah dibeli pula juga bagi kenderaan. Is it fair? Kenapa ada double standard gini? And tadi adalah menteri tanya, yang import ni adakah begitu baik dibanding dengan kita? I rasa no. Because we ambil result lah. 4 tahun dia business, apakah result kita begitu cemerlang? Tiba-tiba kita meletup. Sama daripada saya. Lebih baik bagi sumbangan insentif yang lebih kepada pemain dan jurulatih kita. Dan yang terakhir, walaupun banyak benda lain yang saya bincang, tapi satu lagi area yang saya sentuh, apabila anak berjaya mencapai sasaran, membawa balik sumbangan mereka, memberi sumbangan mereka kepada negara, pingat emas, pingat perak, the incentives given to them, saya rasa tak berbaloi. Mereka berlatih, kalau macam kami dulu dalam program podium 4 tahun dengan sasaran untuk mendapat 1 pingat emas di Sukan Asia di Palembang dulu. 4 tahun berusaha, anak-anak hempas pulas, bertukus lumus. Berapa yang dia orang dapat insentif? Jurulatih pun dapat, dia orang pun dapat, tapi berapa? Tambah lagi bila pasukan berkumpulan ini, ya Allah, orang Penang kata ciput sangat lah. Jadi saya minta ini semua dikaji semula. Kalau kita mau lihat sukan negara kita bangun kembali dan kita menjadi salah satu, kalau taklah gergasi dunia pun, setidak-tidaknya gergasi di peringkat Asia dulu. We go step by step. Itu saya, tapi whatever it is, saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah sudi memberi peluang, yang bukan saja berbincang soal sepak takraw tetapi juga sukan-sukan secara menyeluruhnya. Dan saya amat menghargai masa yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri dan juga pegawai-pegawai belia dan sukan tadi. Terima kasih sekali lagi.